الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh pegawai masjid, barisan AJK Masjid, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan dapat sama-sama kita mengimarahkan masjid yang berdekatan dengan kediaman kita. Mudah-mudahan segala amalan soleh yang kita laksanakan, apatah lagi dalam bulan Rajab ini, salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan suci di dalam Islam ini, diberikan ganjaran yang terbaik. Dan kita mendoakan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita pada bulan Rajab ini dan pada bulan Sya'ban nanti. Dan kita menadah tangan berdoa bersungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan beribadat, mempelbagaikan ketaatan, mempersiapkan bekalan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita pada muka surat 235 masih lagi pada hadis yang kelima, uraian hadis yang kelima. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa-siapa yang mereka sesuatu perkara yang bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada perkara yang ketujuh, masih lagi dalam jenis yang kedua. Pada contoh yang ketujuh, pada perkara yang kedua. Perkara yang kedua tu tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 232. Ada beberapa perkara yang ada perkiraannya, sekiranya dipersetujui oleh orang yang dilakukan bersama dengannya akad tersebut, maka akad tersebut boleh berlangsung seperti biasa. Ada kalanya persetujuan orang yang diakad itu tak diambil kira. Dan kita dah tengok beberapa contoh dalam bab jual beli, dalam bab wasiat dan seumpamanya. Ini kita nak tengok perkara yang ketujuh, ialah talak yang dilarang, seperti talak sewaktu haid. Talak yang dilarang seperti talak sewaktu haid. Ada yang berpendapat
talak itu dilarang. Baik. Ada yang berpendapat talak itu dilarang untuk menjaga hak suami, kerana dibimbangi dia akan menyesali tindakan itu kemudiannya. Sesiapa yang dilarang melakukan sesuatu perkara atas dasar kasihan kepadanya, lalu dia tidak berhenti, bahkan tetap melakukannya, dan sanggup menanggung kesulitan tersebut, maka tindakannya tidak dihukum batal. Suami yang menceraikan isteri semasa isteri itu haid, pandangan A, dia sebut larangan ulama, larangan yang dinyatakan oleh Nabi SAW, jangan menceraikan isteri semasa haid tersebut. Pandangan yang pertama, dia kata sebab nak jaga kepentingan suami. Tetapi kalau suami dia buat juga, dia menceraikan isteri dia dalam keadaan haid tersebut, talak tetap jatuh, tetapi perbuatannya haram. Kalau kita tengok dalam mazhab kita, kita panggil talak bid'ah, kerana dia menceraikan isteri dia semasa haid. Walaupun perbuatan dia haram, talak tetap jatuh, tetap berlaku. Dia sama dengan orang yang berpuasa ketika sakit. Dia nak beritahu kepada kita, perumpamaan dia, kiasnya macam orang yang puasa. Dia sakit tapi dia gagah juga untuk berpuasa. Dia boleh buka untuk keuzuran, tapi dia gagah juga berpuasa. Puasa dia sah tak? Sah. Dia menanggung kesakitan tersebut. Atau bermusafir, Islam bagi dekat dia rukhsah. Orang yang bermusafir dibenarkan untuk berbuka puasa, tapi dia gagah juga diri dia untuk berpuasa semasa musafir tersebut. Islam bagi rukhsah itu pasal apa? Pasal nak jaga kepentingan dia, takut-takut terjejah kesihatan dia dengan sebab dia berpuasa. Tapi dia tak meraihkan rukhsah ataupun kemudahan yang Islam berikan kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan itu dialah yang menanggung akibatnya. Atau menyambung puasa tanpa berbuka, atau menyumbang semua hartanya dan duduk meminta sedekah daripada manusia. Dia sedekah habis harta dia dekat Palestin. Lain kali dia duduk di pekan Rabu, pegang tin Milo, betul kan? Habis harta dia pergi. Kita tak boleh samakan diri kita dengan Abu Bakar kan? Yang kata aku tinggal Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Itu iman sahabat luar biasa. Iman kita tak sampai itu. Orang yang mengeluarkan harta dia habis sampai dia jatuh papa ke dana, kemudian dia minta sedekah untuk kelangsungan hidupnya, orang itu dia tidak meraihkan kesederhanaan di dalam Islam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, jangan kamu bagi semua harta kamu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast. Jangan kamu kedekut sangat sampai tak bagi langsung, ikat tangan di tengkuk, nampak kata kedekut, ataupun bagi habis semua. Maknanya apa? Kalau nak bagi boleh, itu memang digalakkan, tapi simpan juga untuk hapuan kita, kelangsungan hidup kita. Atau salat secara berdiri semasa sakit. Islam bagi dekat dia keringanan. Dah hang sakit, hang memang duduk lah. Tak, dia nak memang diri juga. Dia kena tanggung lah.
Pasal Islam dah bagi kemudahan, tapi dia tak mau menerima kemudahan tersebut. Padahal berdiri memudaratkannya, atau mandi padahal dia bimbang kemudaratan atau kerosakan pada dirinya. Dia mandi juga, mandi junub, mandi wajib, padahal dia Islam bagi keringanan kepada dia. Sebab kalau anggota dia yang luka teruk itu, kalau kena ayak, menyebabkan dia akan berlaku kecederaan yang lebih serius, luka yang lebih serius, tapi dia tak peduli, dia mandi macam biasa. Maknanya apa? Dia tak kesian kepada diri dia. Nabi marah, kan ada seorang sahabat Nabi kan, masa dia pergi perang, dia ada luka di kepala dia. Dia tanya dekat sahabat-sahabat Nabi yang lain, ada tak keringanan kepada aku? Aku luka di kepala, malam tadi pula termimpi lah ni aku dalam keadaan junub. Boleh tak aku tak guna air? Boleh tak aku tak basuh bahagian luka tersebut semasa mandi? Ada sebahagian sahabat yang memandai-mandai, dia terkenal juga mandi. Lah kali dia mandi, luka di kepala tadi kena, mati kawan tadi. Nabi marah sahabat yang buat pandai tadi, memandai-mandai tadi. Tapi kata cukup dekat dia mandi takat mana yang anggota yang sihat, anggota yang luka tadi balut, kemudian bertayamum. Nabi bagi tahu kemudahan. Tapi kalau ada orang yang dia sanggup, dia melawan kemudahan yang Islam berikan, kesusahan itu dia sendiri yang tanggung. Padahal berdiri memudaratkannya, atau mandi padahal dia bimbang kemudaratan atau kerosakan pada dirinya dan tidak bertayamum. Ada orang macam tu tidak kan? Dalam masyarakat kita macam tu, orang pergi musafir, orang mayang qasar, jamak dia tak mau. Lah, Islam bagi kemudahan kepada dia, nak mayang tamam juga, 4 juga. Orang kata 2 qasar tak apa. Lah, Islam bagi kemudahan, dia tak mau terima. Kenapa? Ada orang yang dia tak mau terima kemudahan, rukhsah yang Islam benarkan. Bagi dia yang tu yang terbaik. Yang terbaik di sisi Islam ialah yang memudahkan. Sebab tu Nabi SAW kalau diberi kepada dia 2 pilihan, Nabi akan pilih yang mana paling mudah. Bagi dia benda yang sukar tu dipuji oleh agama. Tak, bukan macam tu. Yang dipuji oleh agama, apa yang agama sarankan kepada kita. Sadaqatun tasaddaqallahu biha. Nabi sebut itu sedekah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang bermusafir. Terimalah. Begitu. Baik. Atau berpuasa sepanjang tahun, yakni setiap hari tanpa berbuka pada mana-mana hari. Puasa dia mengazab dirinya sendiri, meletihkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia ada keluarga, itu dia tidak menunaikan hak orang lain. Anak dia yang perlu kepada nafkah, isteri dia yang perlu kepada nafkah zahir dan batin. Atau bangun malam untuk beribadah tanpa tidur, boleh. Tapi dia mengazabkan dirinya sendiri, menyusahkan diri dia sendiri. Begitu juga apabila dia menjatuhkan talak 3 sekaligus, menurut pandangan yang mengharamkan. Islam kata macam mana yang Allah Ta'ala sebut, talak tamah dulu, kemudian talak tamah masa suci, kemudian dia haid masa
suci kali yang kedua, tolak pula kalau dia nak. Lepas tu haid mai suci yang ketiga, barulah tolak pula. Cukup 3 kali, tu pun kalau dia nak. Tapi dia bubuh 3 terus. Yang tu perbuatannya menyalahi sunnah. Sebab apa? Sepatutnya dia lepas satu-satu. Dia lepas 3 terus. Lepas tu kalau nyesal kan. Jadi Islam kata orang yang menceraikan isteri dia talak 3 sekaligus, hukum dia jatuh tak? Jatuh. Walaupun perkara itu dilarang, diharamkan oleh sebahagian ulama. Tetapi oleh kerana dia tak kesian kepada diri dia, Islam bagi hak kepada dia sampai 3, tapi dia pergi lepas 3 sudah menyebabkan dia kerugian. Macam orang yang kita sebutkan tadi, boleh buka puasa masa musafir, tapi ketegak tak mau buka puasa. Boleh qasar semayang, tak mau qasar. Boleh saja tidur malam, tapi tak mau nak beribadat sepanjang malam. Dia lah yang menanggung kesusahan tersebut. Baik, B. Ada ulama yang berpandangan bahawa menjatuhkan talak semasa haid dilarang untuk menjaga hak wanita. Tadi pandangan A kata Islam melarang suami menceraikan isteri dia semasa haid sebab nak jaga hak dia. Sekarang pandangan B pula kata nak menjaga hak isteri. Apa alasannya? Yang termudarat kerana tempoh iddah yang panjang. Dia menyebabkan isteri tadi beriddah dalam tempoh yang panjang. Kalau dia menceraikan isteri dia semasa suci dan dia tak bersama dengan isteri dia masa tempoh suci tersebut, iddah dah jadi pendek, iddah dah jadi normal. Tapi apabila dia menceraikan isteri dia semasa haid, iddah kawan tadi menjadi panjang. Sekalipun dia meredainya, seperti dia meminta agar diceraikan dalam tempoh haid dengan bayaran, yakni qulub. Dia kata ada juga yang tadi sebelah pihak saja. Asal hak suami, cerai tadi hak suami, tapi isteri dia rasa dia terbeban dengan suami dia, kan? Dia pun tawarkan kepada suami dia, qulub, tebus talak. Tak apa, aku sanggup, iddah panjang pun tak apa. Hang ceraikan aku masa aku haid, aku bayarkan 10,000. Sepatutnya benda tu tak berlaku lah kan. Dia tunggu dulu waktu suci dia, kan. Tapi tak, dia sanggup walaupun iddah dia panjang, kerana dia nak bebas diri dia daripada suami dia, dia sanggup bayar. Yang pertama sanggup bayar, yang kedua sanggup dalam tempoh yang panjang. Pasal menceraikan, tebus talak semasa haid. Baik, apa pandangan ulama? Adakah pengharaman itu hilang kerana keredaan wanita itu? Soalan dia, adakah sepatutnya menceraikan isteri semasa haid tadi hukum dia haram, talak bid'ah? Tapi masa dia menceraikan isteri dia tadi dengan persetujuan isteri dia sendiri, dan isteri dia sanggup bayar dekat dia, tebus talak, adakah pengharaman cerai tadi hilang dengan sebab persetujuan isteri tadi? Baik, tengok apa kata ulama kita. Dalam perkara ini terdapat dua pandangan yang masyhur di sisi ulama. Menurut pandangan yang masyhur,
dalam mazhab kami, yakni Imam Ahmad dan mazhab Asy-Syafi'i, pengharaman itu hilang. Pengharaman itu hilang. Pasal apa? Sebab asal dia haram menceraikan isteri semasa haid tadi, nak jaga hak isteri, nak jaga hak isteri. Tapi oleh kerana dia sanggup menerima bebanan panjangnya tempoh iddah kalau diceraikan dalam tempoh haid tadi atas permintaan dia sendiri, maka pengharaman tersebut hilang, tak berlaku pengharaman. Suami menceraikan isteri dia dengan tebus talak daripada isteri dia semasa dia haid atas permintaan isteri, pengharaman tidak berlaku. Jika ada yang berkata pengharaman talak seperti itu adalah untuk menjaga hak suami secara khusus, dijawab bahawa apabila dia melakukannya, dia telah menggugurkan haknya sendiri. Oleh itu haknya gugur. Kalau ada orang kata pengharaman menceraikan isteri semasa haid itu nak jaga hak suami, dan mereka kata pengharaman itu masih ada walaupun qulub, maka dijawab kata apa? Pengharaman tersebut tetap hilang. Sebab apa? Kerana dia sendiri yang telah menggugurkan hak dia. Jika ada yang berpandangan pengharaman itu adalah untuk menjaga hak isteri, dijawab bahawa perkara itu tetap tidak menghalang talak daripada berlaku dan sah. Sebabnya ialah keredaan wanita untuk ditolak tidak dikira, kerana ia tetap jatuh menurut pandangan semua ulama. Kalau orang kata pula pengharaman menceraikan isteri semasa haid tersebut untuk jaga hak isteri, takut iddah dia panjang, walaupun dia bayar, sepatutnya tak jatuh talak tadi. Tapi ulama majoriti mengatakan jatuh. Pasal apa? Pasal apa? Talak tersebut tetap jatuh walaupun diceraikan semasa haid. Dan keredaan si isteri tadi tak diambil kira. Tidak ada yang menyanggah pandangan ini melainkan satu kumpulan kecil sahaja daripada kalangan Rawafid dan seumpama mereka. Pandangan majoriti yang paling kuat. Pandangan majoriti kata apa? Talak tetap jatuh walaupun si isteri diceraikan dalam keadaan haid. Ini sama dengan keredaan hamba untuk dibebaskan. Ia tidak boleh diambil kira. Sekalipun hamba itu termudarat dengan pembebasan itu. Tetapi jika isteri termudarat dengan ditalak, sedangkan isteri masih dalam iddah, maka suami disuruh merojoknya. Kalau isteri yang diceraikan dalam keadaan haid, bermakna isteri tadi menjadi mangsa.
iddahnya akan menjadi panjang. Sunat kepada suami rujuk balik. Rujuk balik. Dalam mazhab kita guna perkataan rujuk. Aku rujuk hang balik. Aku kembalikan hang balik ke pangkuan aku. Itu lafaz rujuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni nama betul dia Abdullah bin Umar, supaya merujuk istrinya untuk mengelak mudarat terhadap istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nabi kata, macam faham bercerai dia masa dia haid, rujuk balik. Kembalikan dia ke pangkuan kamu, rujuk balik dia, supaya iddah dia tidak panjang. Dan mengelak perbuatan menceraikan isteri secara haram. Tujuan Nabi minta Abdullah bin Umar Al-Khattab rujuk isteri dia berapa? Yang pertama, tak mudarat isteri. Yang kedua, tak mau jadi perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar itu sebagai perbuatan yang haram. Jatuh tapi haram. Ini adalah supaya tolak bain. Bain ini maksudnya tolak yang terputus, yang tidak boleh rujuk. Kan tolak bain ada dua kan, bain sughra dengan bain kubra. Bukan bain yang kita panggil orang bain. Bain bersarak ba alif hamzah putih maksudnya. Apa dia tolak bain ni? Tolak tiga, tak boleh rujuk. Kalau nak ambil balik isteri dia, perlu kepada isteri dia kena menikah dengan suami yang kedua, suami baru, dan bersama dengan suami dia yang kedua betul-betul bukan berlakon. Kemudian mungkin diceraikan ataupun suami dia mati, barulah boleh nikah semula. Tolak bain ini maksud dia tolak yang tak boleh dirujuk. Ataupun tolak satu ataupun tolak dua yang habis iddah, dia lambat sangat rujuk, habis dah iddah 3 kali suci. Bergantung kepada perempuan tersebut, yang ada haid ataupun yang tidak ada haid. Lepas tu nak kena nikah baru, akad baru, mas kahwin pun baru. Baik. Ini adalah supaya talak bain tidak terjadi daripada talak yang haram. Maknanya kalaulah Abdullah bin Umar Al-Khattab dia menceraikan isteri dia, kalaupun dia tak mau rujuk balik, Nabi nak beritahu supaya talak hang tadi, talak hang kepada isteri hang tadi berakhir dengan tidak menjadi walaupun dia menjadi talak bain sekalipun, tetapi tidak melalui proses yang haram. Maknanya apa? Dia menceraikan isteri dia semasa kawan tadi suci. Dan supaya suami boleh menceraikan isterinya dengan cara yang harus, lalu talak bain berlaku mengikut cara yang harus. Jadi Nabi nak bagi tahu kepada Abdullah bin Umar Al-Khattab, hang rujuk, dan kalau hang nak tolak isteri hang, nanti masa dia suci hang tolak kali yang kedua. Dan kalau tak rujuk balik,
berakhirnya iddahnya, dia menjadi talak bain, tapi melalui proses yang dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau kawan tu nikah habis-habis iddah, nikah dengan orang lain, tak boleh ambil, kan? Kan? Baik. Diriwayatkan daripada Abu Az-Zubair, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan istrinya kepada beliau, yakni dengan menyuruhnya merujuk semula isteri itu dan tidak mengira talak tersebut. Ada satu riwayat daripada Az-Zubair daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Abdullah bin Umar merujuk isteri dia, dan talak yang dilafazkan oleh Abdullah bin Umar itu tak dikira oleh Nabi, sesuai dengan tajuk hadis kita lah, kan? Siapa-siapa yang buat sesuatu perkara yang bertentangan dengan syarak, benda yang dia buat tu tak diterima pakai. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair secara bersendirian berbanding semua murid Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang lain, seperti Salim, anak kepada Ibnu Umar, bekas hambanya Nafi', Anas Ibnu Sirin, Taus, Yunus bin Jubair, Abdullah bin Dinar, Sa'id bin Jubair, Maimun bin Mihran dan lain-lain. Para imam hadis dan ulama fiqh telah menolak lafaz Abu Az-Zubair ini. Ulama fiqh tak terima hadis yang disebut oleh Abu Az-Zubair tadi. Macam mana mereka kata? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair ni tak dia seorang-seorang saja. Dia punya jalur dia daripada dia seorang saja. Sedangkan hadis yang bercanggah dengan dia yang kata talak tadi dikira oleh Nabi, lebih banyak perawinya. Maknanya pandangan dia yang kata Nabi tak kira talak yang diucapkan, yang dilafazkan oleh Abdullah bin Umar itu tidak betul. Maknanya Nabi kira. Sesungguhnya beliau bersendirian meriwayat lafaz yang bercanggah dengan lafaz yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah yang dipercayai. Oleh itu lafaz beliau tidak boleh diterima, lafaz Abu Az-Zubair tadi, kerana dalam lafaz para perawi lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melalui wajah, yakni sanad yang banyak, ada kenyataan yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira talak itu sebagai talak satu. Nabi kira. Memanglah Nabi SAW minta Abdullah bin Umar rujuk isteri dia, dan Nabi kira lafaz yang diucapkan sebelum dia rujuk dikira sebagai talak satu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang bertanya beliau mengenai talak dalam tempoh haid, jika kamu telah ceraikan dengan talak satu atau dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh saya merujuk kembali isteri saya. Tetapi jika kamu menceraikan isterimu dengan talak tiga, sesungguhnya kamu telah menderhakai Tuhan kamu dan isteri kamu terputus daripadamu. Jadi balik. Abdullah bin Umar kata sendiri, kalau kamu cerai isteri kamu talak satu, talak dua, boleh rujuk balik. Nabi abak kepada aku macam tu. Tapi kalau talak sampai tiga dah,
sama ada lafaz yang berasingan satu ataupun tiga sedah, maka Abdullah bin Umar kata itu bimbang mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal dia lafazkan tiga sedah. Kalau satu apa? Tapi apabila dia melafazkan tiga sedah, dia tidak mengikut seperti yang Nabi sarankan. Baik. Dalam riwayat Abu Az-Zubair terdapat lafaz tambahan yang tidak ada mutaba'ah, iaitu katanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddah. Wahai nabi, apabila kamu dan umatmu hendak menceraikan isteri, ceraikanlah mereka pada permulaan iddah mereka. Pada permulaan iddah mereka bermakna ketika mereka suci. Kan 3 kali suci kan? Jadi kalau talak semasa iddah mereka, bermakna talaklah mereka semasa mereka dalam keadaan suci dan tidak bersama dengan kamu dalam tempoh suci tersebut. Dan hitunglah iddah itu, yakni supaya kamu dapat merujuk sebelum ia berakhir. Ada kemungkinan mereka nak berbaik semula, maka suami hitunglah iddah isteri dia. Jangan sampai habis iddah baru nak rujuk, masa tu tak boleh rujuk dah, perlu kepada akad. Tambahan ini tidak disebutkan oleh semua perawi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Dinar hanya meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau membaca ayat ini sewaktu meriwayatkan hadis tersebut. Inilah riwayat yang sahih. Ramai beranggapan bahawa talak yang dijatuhkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ialah talak 3, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan isterinya kepada beliau kerana baginda tidak mengira talak semasa haid sebagai talak yang sah. Cerita ni tersebar yang kata Abdullah bin Umar menceraikan isteri dia dan Nabi tak kira lafaz yang disebut oleh Abdullah bin Umar semasa menceraikan isteri dia itu sebagai talak yang sah. Pasal isteri dia dalam keadaan dia jadi fitnah. Padahal diambil kira apa yang dilafazkan talak oleh Abdullah bin Umar itu diambil kira. Tapi berita yang salah faham tersebut telah tersebar dalam masyarakat dan juga ahli ilmu. Perkara ini telah diriwayatkan daripada Abu Az-Zubair juga, daripada Muawiyah bin Ammar Ad-Duhni, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemungkinan Abu Az-Zubair menyangka perkara itu adalah benar, lalu beliau meriwayatkan lafaz tersebut dengan makna yang difahaminya. Lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair ini, dia meriwayatkan secara makna, bahasa daripada dia. Salah faham menyebabkan dia salah faham, kata talak yang diungkapkan oleh Abdullah bin Umar itu tak sah, tak dikira oleh Nabi sebab cerai isteri semasa haid. Hakikatnya Abdullah bin Umar kata memang Nabi SAW kira talak itu jatuh, tapi salah tanggapan itu telah menjadi viral di kalangan masyarakat dan dia sedang memperbetulkan.
InsyaAllah kita akan sambung. Sesungguhnya Ibnu Lahiyah telah meriwayatkan hadis daripada Abu Az-Zubair daripada Jabir radhiyallahu anhu pada bulan hadapan insya-Allah taala. Jadi kita akan tengok lagi cerita berkenaan dengan kes cerai Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi viral dan disalah erti oleh ramai orang, termasuklah juga sebahagian daripada ulama-ulama. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab.